Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Bangsa binti Manto, nomor metrik 17 DKI 20F 1015. Pada kesempatan ini, saya dan ahli kumpulan saya ingin menceritakan tentang sejarah dan sumbangan Ibnu Sina. Let's go. Nama sebenar Ibnu Sina ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Dia lahir pada tahun 370 Hijrah atau 980 Masihi di Absharah, Turkistan. Beliau berketurunan Turki dan wafat pada tahun 428 Hijrah atau 1037 Masihi di Hamzan, Iraq ketika berusia 58 tahun. Anugerah yang pernah beliau dapat ialah semasa memperingati 1000 tahun hari kelahirannya di Tehran dinamakan sebagai Father of Doctor, sebuah momen bersejarah dibina untuk beliau. Gelarannya pula apabila di timur digelar, beliau banyak gelaran yang diberi oleh masyarakat, antaranya digelar Abu Ali, di timur dipanggil Ibnu Sina, apabila di barat dipanggil Avicenna, dan digelar Raja Falsafah dan Raja Perubatan. Dinamakan sebagai Al-Sheikh Al-Rais oleh kebanyakan sarjana Islam disebabkan beliau dapat menguasai hampir semua bidang ilmu. Digelar sebagai Bapa Sejarah Sains, digelar Bapa Doktor Perubatan oleh penulis barat kerana berjaya menyatupadukan teori perubatan Yunani, Hippocrates dan Galen, serta berpengalaman dari India dan Parsi. Dalam dunia Islam, beliau dianggap sebagai zenith, iaitu tahap tinggi dalam ilmu kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nujim Daruslan, bernombor kad metrik 17 DKA 20F 1023. Hari ini saya akan mengulaskan tentang sedikit sebanyak jawatan yang pernah disandang oleh seorang tokoh tamadun Islam yang dikenali ramai, iaitu Ibnu Sina. Okey, dekat sini saya juga akan menjelaskan tentang beberapa kepribadian Ibnu Sina yang patut dicontohi oleh masyarakat pada masa kini. Berbalik pada tajuk kita yang pertama tadi tentang jawatan yang disandang oleh Ibnu Sina. Okey, Ibnu Sina ni dia terkenal sebagai tokoh dalam bidang perubatan. Ibnu Sina ni berjaya menyembuhkan Sultan Nuh bin Mansur di Bukhara pada tahun 997. Hal ini telah menyebabkan Ibnu Sina dilantik menjadi doktor diraja. Okey, Ibnu Sina ni juga dia pernah dilantik menjadi Perdana Menteri oleh Syamsul Al-Daulah, iaitu seorang gubernur di Hamadan. Ibnu Sina ni juga dia adalah seorang yang pakar dalam bidang perubatan di wilayah Rai. Ibnu Sina ni juga pernah dilantik menjadi Perdana Menteri oleh Syamsul Al-Daulah. Okey. Ibnu Sina ni pernah juga dilantik menjadi penasihat agung kepada iaitu menteri pada masa itu Amir. Okey, tentang kepribadian Ibnu Sina. Yang pertamanya, Ibnu Sina ni adalah seorang yang tekun mempelajari ilmu. Okey, Ibnu Sina ni dia suka membaca buku yang berkaitan metafizik, karangan, dan dia baca tu berulang-ulang kali sebanyak 40 kali. Maknanya Ibnu Sina ni dia tak jemu ulang-ulang baca buku untuk dia lebih mendalami maksud yang tersirat di dalam satu ilmu tu. Yang keduanya adalah Ibnu Sina ni adalah seorang yang taat beragama. Ibnu Sina ni dia sering mengunjungi masjid dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon petunjuk daripadanya. Yang ketiga adalah Ibnu Sina adalah seorang yang pintar ataupun cakap cerdik. Maknanya Ibnu Sina ni dia berjaya menguasai pelbagai ilmu. Ilmu nakliyah ketika beliau berusia 18 tahun. Yang keempat, yang terakhir sekali adalah Ibnu Sina ni adalah seorang yang berinovasi. Maknanya dia banyak melakukan penyelidikan dan menghasilkan karya dalam pelbagai bidang ilmu, terutamanya dalam bidang ilmu perubatan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah pendidikan Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ni daripada kecil memang dia terlampau aktif dalam membaca. Dia sangat cintakan ilmu daripada kecil. Umur 5 tahun je dia tengah belajar Al-Quran, tafsiran dengan sains. Mungkin itu minatnya. Lepas tu umur 10 tahun dia dah jadi hafiz Al-Quran. Dia bukan je hafiz Al-Quran, tapi dia mengambil tasawuf, fiqah, tasfir, ulumuddin. Pada waktu remaja pula, beliau telah pun belajar banyak perihal sains seperti politik, astronomi, sains, kimia, bio semua. Jadi yang disebabkan usaha dia dalam mencari ilmu, waktu umur 18 tahun dia telah pun ditauliahkan sebagai pengamal perubatan. Dengan ilmu yang dia ada daripada muda lagi dan dia amalkan sampai dia besar, dia dapat jumpa penyakit yang orang lain pun tak jumpa. Dan beliau juga tahu dapat mencari kaedah untuk merawatnya. Dan bukan itu sahaja, beliau juga mencipta teknologi perubatan yang dapat memudahkan kerja seorang doktor. Pengajaran yang kami dapat daripada Ibnu Sina, kita tak boleh ambil ilmu fardu ain je. Untuk seimbangkan kehidupan kita kena ambil ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni benda yang untuk kita membantu orang. Manakala ilmu fardu ain ni memang tanggungjawab kita. Dan seterusnya, kita tak boleh kedekut dalam ilmu. Seperti Ibnu Sina yang lepas dia dah buat uji kaji, lepas tu dia pergi buat report, dia terus dokumentasikan menjadi buku.
untuk dikongsikan ilmu tu kepada generasi akan datang supaya semuanya akan maju. Generasi akan datang akan maju. Selain itu, kita juga perlulah berusaha dan jangan cepat berputus asa dalam melakukan sesuatu. Dan terakhir adalah kita perlu patuh dan taat atas perintah Allah. Jangan kita buat kerja tapi kita tak ingat ibadah kita. Ataupun Ibnu Sina dia bila dia rasa macam buntu dengan dia punya kerja tu, dia akan mohon dengan Allah untuk mencari jalan. Jangan sebab kita buntu je kita nak minta tolong pada Allah. Memang kita patutlah hari-hari, sebab itu tanggungjawab kita. Kita ni makhluk yang lemah, perlukan kuasa Allah. Okey, sekian daripada saya. Seterusnya, Di sini saya akan menerangkan beberapa sumbangan yang disumbangkan oleh Ibnu Sina dari aspek bidang perubatan, bidang falsafah, bidang geografi, bidang geologi kimia. Yang pertama, dari segi bidang perubatan, beliau menemukan penyakit seperti pengaruh kuman dalam penyakit, jangkitan virus seperti TB, rubella, alergik, cacar dan sebagainya. Beliau juga menemukan farmasi seperti menghasilkan ubat yang mujarab seperti bius. Bius ini juga digunakan sehingga sekarang di mana-mana hospital atau klinik-klinik kecil. Seterusnya, membangunkan teknologi perubatan seperti mencipta benang yang khusus untuk menjahit luka, pemedahan dan mencipta picagari. Maknanya, benang yang digunakan untuk jahit pemedahan itu sehingga sekarang kita menggunakannya. Okay, seterusnya, menghasilkan pelbagai karya perubatan sebagai rujukan akan datang seperti kanun tik-tik. Okey, seterusnya dari segi bidang falsafah pula, beliau menghasilkan 116 karya seperti falsafah, matematik, mantik, astronomi, biologi, kimia, fizik dan sains politik. Beliau juga menulis sebuah buku berjudul Al-Najah yang membicarakan persoalan falsafah. Seterusnya, Fil Aqsam Al-Ulum Al-Aqiliyah juga tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional. Buku bidang metafizik juga, Al-Ilahiyah, ilmu ketuhanan juga dihasilkan olehnya. Kemudian, buku bidang politik, Risalah Al-Siyasah, juga dihasilkan oleh Ibnu Sina. Seterusnya, bidang geografi. Dari segi bidang geografi pula, beliau mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubung dan berasal dari gunung ganang dan lembah-lembah. Kemudian, mengemukakan sesuatu hipotesis atau teori pada waktu itu yang gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani. Akhir sekali, menurut beliau, kesan daripada hakisan aliran sungai terhadap kawasan berbukit atau bergunung ganang telah menyebabkan terbentuknya kawasan lembah sungai yang produktif. Dari situlah ramai orang boleh bercocok tanam dengan adanya aliran sungai yang bagus. Okey. Akhir sekali, bidang geologi kimia. Dari aspek bidang geologi kimia pula, beliau karangan Ibnu Sina mengenai ilmu mineral menjadi sumbangan geologi di Eropah. Boleh juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanfaat dalam bidang kimia. Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan lain. Seperti setiap logam adalah berbeza.